Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Selamat datang ke Forum Kewangan sempena Hari Wanita tahun 2021 tahun ini, anjuran Jabatan Pembangunan Wanita. Okey, hari ini sebenarnya dalam topik Forum Kewangan kita akan mengupas berkenaan tentang kering simpanan bukan pengakhiran. Ini adalah topik utama kita yang akan kita bincangkan pada hari ini, dan selain daripada itu saya rasa boleh relate dengan topik kita kerana sejak daripada pandemik yang COVID-19 yang melanda negara kita sejak dari tahun 2020 yang lepas, kita ramai daripada kalangan kita mengalami kesukaran dalam pengurusan kewangan, terutamanya sekali akibat daripada pandemik ini. Kita telah menjadi kering simpanan, dan sekiranya berlaku kering simpanan ataupun tiada lagi simpanan dalam genggaman kita, apa sebenarnya yang kita boleh buat? Tapi maknanya itu bukan pengakhiran untuk diri kita. Hari ini kita akan kupas berkenaan tentang topik ini bersama dua panel-panel hebat kita, wanita wajar yang kita jemput. Pertama sekali saya ingin perkenalkan dengan anda semua daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Di hujung sana kita ada Puan Mona Rita Junaidi daripada Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah. Dan yang kedua kita ada juga wakil daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Puan Nur Nisah Muhammad Yusof, Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada Puan Mona dan juga Puan Nur Nisah. Terima kasih. Okey, hari ini topik kita, perempuan, kering simpanan bukan pengakhiran. Saya rasa topik kita ni memang sangat sesuai lah untuk kita bincangkan. Dan hari ini pun kita fokus pada sempena dengan sambutan Hari Wanita. Kita ingin fokuskan kepada wanita-wanita di seluruh Malaysia. Bagaimana keadaan kita jika kita menghadapi kekeringan simpanan ataupun tiada lagi jalan keluar untuk kita uruskan kewangan kita, sama ada kewangan kendiri ataupun kewangan keluarga. Bagaimana ataupun solution ataupun kita punya kita panggil cadangan ataupun idea-idea lain yang boleh kita keluarkan daripada kering simpanan ini. Jadi pertama sekali lah kita nak tahu, kalau ikut kebiasaannya lah, kalau kita dah tak ada simpanan apa lagi, wanita, kita tahu wanita mesti ada emas. Mereka pasti akan gadai emas tu untuk mendapatkan wang dengan lebih cepat untuk dijadikan sebagai perbelanjaan. Namun ada sesetengahnya ada simpanan, mereka keluarkan simpanan mereka hanya untuk melangsungkan kehidupan sehari-seharian. Dan sebab kita tahu ramai yang terjejas daripada pandemik COVID-19, ada yang kehilangan kerja, ada yang dipotong gaji dan sebagainya. Jadi kita hari ini ingin mengupas, ingin mendapat pandangan lah daripada Puan Mona dahulu. Okey, berkenaan tentang tanggapan masyarakat tentang golongan wanita ni sebenarnya dalam pengurusan kewangan ni, macam mana trend mereka sebenarnya dalam simpanan dan juga perbelanjaan mereka. So, jadi saya persilakan Puan Mona. Okey, terima kasih Puan Moderator kita, cantik Puan Moderator kita hari ini, berseri-seri orangnya. Okey, so melihat kepada situasi sekarang, kita dapat lihat di mana ialah dengan masalah yang ada sekarang, pandemik, ya, dugaan yang datang secara tiba-tiba orang kata. So kita melihat di mana kita touch dulu tentang kita punya statistik yang ada pada kita, ya, melalui survey yang pernah kami jalankan pada tahun 2018, yang mana kita melihat, ya, tahap kesejahteraan kewangan di kalangan dewasa yang bekerja di Malaysia ni, kita lihat pada tahap yang agak rendah, ya. And then kalau kita melihat kepada pengkhususan kepada wanita itu sendiri, kita melihat sebenarnya mengikut dapatan melalui survey tadi tu, kita melihat that wanita ini sebenarnya lebih cenderung untuk merancang perbelanjaan mereka berbanding lelaki. So makna dapatan ini menunjukkan kita wanita ni sebenarnya mampu merancang keuangan kita dengan baik. That's why kita ni dilantik sebagai Menteri Keuangan di rumah. So maknanya dalam sektor isi rumah ni, maknanya kita punya suami ataupun keluarga kita sendiri berpendapat bahawa kita lah selayaknya orang yang paling layak untuk merancang kita punya keuangan keluarga. Tapi kat sini ada masalah sedikit, yang mana apabila kita merancang, kita tak laksanakan. Itu masalah dia. Betul. Maknanya dah elok dah. Maknanya perancangan tu memang dah okey, dah on point, on track, everything dah. Atas kertas semua cantik. Atas kertas semua cantik. Tapi bab pelaksanaan, alamak, sayang, 1000 kali sayang. So maknanya kita melihat di sini, ya, untuk trend perbelanjaan seperti yang Puan Moderator bagi tahu tadi, kita melihat di mana dengan norma baru sekarang ni, kita dapat lihat macam-macam dugaan yang datang, makna benda yang baru, norma baru yang keluar. So kalau kita ikutkan kepada orang kata apa, biasakan betul
betulkan biasa. Ni biar jadi trending sekarang ni. Biasakan betul, betulkan biasa. Kalau kita tengok ya, biasanya kalau kita biasa praktis, bila kita dapat duit, maknanya kita belanja dulu. Simpan kemudian. Apa kata kita tukar formula keuangan kita? Kita tukar formula keuangan kita, maknanya kita betulkan yang biasa, biasa yang betul. Maknanya kita simpan dulu. And then kita belanja kemudian. Kenapa? Because kita merasakan simpanan ini merupakan satu senjata yang paling penting untuk kita gunakan just in case kalau ada sesuatu berlaku. Betul. Contohnya sekarang ni dalam tempoh pandemik ni, kita tak jangka yang pandemik ini akan hit all over the world. Kita tak jangka benda ni akan berlaku. Tapi apa yang dapatan yang kita lihat dekat sini, maknanya 2 daripada 10 rakyat Malaysia sukar untuk menyimpan dalam tempoh 6 bulan. So apabila kejadian yang tidak dijangka berlaku, so di mana kita? Di mana simpanan kita? Maknanya kita ada kesukaran untuk meneruskan kelangsungan hidup, orang kata. So nasib baiklah, bersyukurlah kita berada di bumi Malaysia. Okey, di mana bila sepanjang tempoh pandemik ni kita banyak melihat bantuan-bantuan yang disalurkan kepada semua, but kita kena ingat lagi sekali, bantuan yang ada ini sifatnya sementara ataupun ada yang bersifat one off, orang kata, mana sekali dapat je kan. So di sini kita apa yang kita nak cuba sampaikan, maknanya simpanan tu sebenarnya sangat penting. Okey, maknanya untuk memupuk tabiat menabung ni jangan merasakan dia satu cabaran yang besar sangat. Bebanan. Kita rasa terbeban. But ada tips dia sebenarnya, Puan Moderator kita. Ada tips dia macam mana kita nak menyimpan. Jangan paksa tau. Dia sebenarnya macam ni. Pupuk dulu tabiat nak menabung ni, you kena pupuk dulu. Startlah dengan RM1. Start dengan amount yang kecil tapi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Maknanya you kena sikit-sikit dulu. Start dengan RM1. Macam contohnya viral baru-baru ni. Pun kena kecam. Orang simpan pun kena kecam. Maknanya kita melihat dia ni menyimpan RM20 sehingga cukup 1 tahun tempoh simpanan itu. RM20 dia satu stack macam ni. Tebal. And then orang mula kata, oh senanglah golongan kayangan apa semua kan. No, kita puji effort dia because kita tak tahu sebelum dia simpan RM20 ni, apa laluan yang dilalui. Mungkin dia start dengan RM1. That's why kita cakap, habit untuk menyimpan perlu dipupuk daripada awal. Tidak semestinya macam kita perlu start RM5, RM10, tak. Start dengan RM1 dulu. Jadikan dia satu benda yang rutin untuk kita lakukan. Didik diri dahulu. Didik diri dulu. Maknanya jadikan simpanan itu sebagai rutin. And then bila dah rasa ada lebih, simpan lebih. Ya, and then kena betulkan formula keuangan tu yang paling penting. Maknanya kena betulkan biasakan betul. Sebelum kita dah berbelanja, simpan dulu. Maknanya simpan untuk diri kita because kita tahu pinjaman ini akan menjadi senjata untuk kita menghadapi perkara-perkara yang kita rasakan di luar jangkaan kita. Okey, terima kasih Puan Mona. Seperti Puan Mona kata tadi, dia kata tabungan ataupun simpanan ni sebenarnya kita kena ubah konsep ataupun ubah kita punya cara simpanan tu. Sebenarnya bukannya menyimpan selepas berbelanja, tapi instead kita berbelanja tu kemudian. Sebenarnya kita kena menyimpan dahulu dan kita dah daripada contoh jumlah gaji yang kita ada ataupun jumlah pendapatan yang kita ada, simpan dahulu dan selebihnya baru kita manage mana untuk kegunaan keperluan dan kehendak dan sebagainya. Tapi kalau yang kita kupas itu adalah daripada segi secara basicnya sajalah. Tapi saya nak tanya pendapat Puan Noni pula berkenaan tentang, kita tahu KWSP adalah caruman yang kita mencarum setiap bulan, tolak dan disimpan dalam akaun KWSP kita. Boleh saya tahu apa sebenarnya KWSP? Saya tahu hanya akaun 1, akaun 2, tapi saya rasa ramai yang masih belum lagi pasti apakah fungsi akaun 1 atau perbezaan akaun 1 dan akaun 2. Dan bila kita kata kita ni mencarum, tapi sebenarnya kita mencarum tu, adakah duit tu duit kita sebenarnya ataupun macam mana tu sebenarnya Puan Noni? Okey, terima kasih Cik Syahidah. Okey. Orang kata pasal KWSP ni duit saya ke? Selalu yang datang dekat KWSP ni cakap ini duit saya. Duit saya kenapa pula tak boleh keluar kan? Betul. Sebab kita ada syarat-syaratnya. Duit KWSP ada syarat-syaratnya. Akaun 1 70% daripada duit kita, and then akaun 2 tu 30%. Okey, daripada mana datangnya? Apabila kita bekerja, akaun maksudnya kita bekerja, lepas tu syarikat buat potongan gaji kita, syarikat tambah lagi berapa persen? Berapa persen tu okey untuk tahun ini 12 atau 13% dari gaji kita
kita syarikat bagi. Bayangkan kalau 1,000 gaji kita, so syarikat akan bagi 13%. 13% maksud 130. Bagaimana dengan gaji kita? Gaji kita ni akhir untuk masa ni adalah 9%. 9% maksudnya 90 aja. Tapi sebenarnya boleh tak kita nak tingkatkan? Nak tingkatkan boleh tak? Puan-puan di luar sana sebenarnya boleh. Tak semestinya 9%. Ada yang jumpa saya, ahli tu dia cakap, saya nak potong 20% gaji saya. Boleh tak? Boleh. Yang paling tinggi saya pernah jumpa 40%. Wow. Tapi saya tanya pula lepas tu dekat dia. Nak makan macam mana setiap hari? Sekali dia cakap, alamak ada suami. Alhamdulillah baguslah si suami boleh bantu beliau. Okay? Cuma saya tanya juga, kenapa nak kena simpan banyak-banyak? Kadang-kadang orang tanya, buat apa nak simpan banyak-banyak akaun 1, akaun 2 ni? Betul. Ceritanya akaun 1 untuk apa? Untuk memang totally untuk persaraan kita. Sebab kalau semasa umur kita 55 tahun, kita sihat tubuh badan, ada anak-anak yang boleh membantu, okey. Tetapi sekiranya kita memang dilanda macam-macam perkara. So, adakah bercukupi duit persaraan kita pada hari-hari tua kita? Jangan cakap tua lah kan. Tak sedap pula bunyi dia kan. Okey, akaun 2 yang 30% tu, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh buat apa agaknya ya? Yang 30% tu. Okey, kalau nak beli rumah, why not? Boleh keluar duit KWSP. Pendidikan untuk kita sendiri atau anak-anak. Boleh juga keluar duit KWSP. Lagi satu, umur 50 tahun. Katanya nak merasa duit KWSP. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh aja umur 50 tahun datang mana-mana KWSP. Boleh buat pengeluaran. Okey, lepas tu satu lagi untuk apa? Kesihatan. Kesihatan pun boleh. Boleh, tetapi cuma penyakit yang kritikal sahaja. Kalau sakit sikit batuk-batuk tu minta maaf lah. Sebab kami KWSP ni very concern. Bukan hanya untuk persaraan, tapi ada juga akaun 2 untuk certain yang memang contoh pendidikan untuk kita punya peningkatan diri kita dari segi mungkin boleh buat dari segi keuangan ataupun dari segi kita boleh develop ourselves lebih tinggi. Selain daripada itu, sebab saya memang ramai yang datang, ibu bapa pun datang nak keluar duit. Nasib baik ada akaun 2 untuk anak-anak belajar. Alhamdulillah diploma ke atas. Okey. So lahir sebagai wanita. Ya. Kita membesar, kita belajar, menjadi isteri, menjadi ibu. Okey, bekerja dan berkerjaya. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan menghadapinya sekarang ni semasa pandemik? Betul. Okey. Kalau kita tengok, saya pergi ke sedikit statistik pasal bersama dengan KWSP. Okey, United Nations mengatakan satu daripada 4 wanita jatuh dalam kategori pekerja yang tidak selamat atau terdedah di Malaysia. So bayangkan puan-puan dan cik-cik di luar sana kan, kalau anda terkesan, memang terkesan, jumpalah pakar-pakar yang boleh menaikkan balik semangat puan-puan dan cik-cik di luar sana. Jangan duduk murung dekat rumah, rugi sangat. Boleh begitu? Boleh. Datang, jumpalah pakar-pakar untuk kita hadapi semula bagaimana untuk nak develop, nak naikkan balik diri kita ni. Especially dari segi keuangan. Jangan berputus asa, perempuan dan perempuan. Perancangan keuangan seharusnya dipupuk sejak kecil lagi. Lebih awal kita bermula, lebih banyak kebaikan untuk diri sendiri dan keluarga. Betul, Puan Nonisa. Tadi Puan Nonisa ada menyatakan tentang trend-trend simpanan. Puan Mona dan Puan Nonisa ada menyatakan tentang trend simpanan yang menyatakan wanita ni sebenarnya adalah lebih hebat menguruskan kewangan daripada lelaki. Bukanlah nak membandingkan, tapi itu adalah faktanya lah, kena terima. Cumanya, bila nak melaksanakan tu mungkin ada kekangan. Sebab kita wanita ni, nak tak nak, kita ada sifat, kita kata suka berkorban tu. Kadang-kadang kita terlalu banyak berkorban untuk diri atau untuk keluarga. Kadang-kadang kita sendiri terkorban. Nak buat macam mana tu kan? Sebab bila kita mungkin, sebab kalau ikutkan yang saya dapat statistik daripada Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019 ke 2023 menyatakan 84% daripada rakyat Malaysia ni dia menyimpan secara tetap. Cumanya
hanya untuk jangka masa pendek. Mungkin dia akan fikir, oh sebab I nak menyimpan, sebab I nak buat road trip nanti. Mungkin nak berjalan atau nak guna pada masa yang terdekat. Tapi dia tak menyimpan hanya untuk masa-masa yang panjang yang akan datang. Dan kalau kita tahu sekarang trend perbelanjaan, new norm yang kita tahu especially untuk wanita-wanita muda, tak semestinya wanita muda, wanita in general lah. Sebab kita ni untuk bab-bab belanja memang kita tahu kita memang paling champion lah untuk berbelanja. Faham benda semua adalah untuk meningkatkan ekonomi dan juga kita nak mencanakkan lagi lah perkembangan ekonomi kita. Cumanya bagi untuk golongan-golongan wanita di luar sana, kalau sekiranya mereka ni terlalu kita kata nak memikirkan tentang corak-corak perbelanjaan ataupun corak-corak menguruskan kewangan mereka tu nanti, bagaimana sebenarnya pihak AKPK dan juga pihak KWSP sebenarnya ada perkhidmatan-perkhidmatan ataupun modul-modul pendidikan yang boleh dikongsikan dengan wanita-wanita di luar sana. Terutama sekali kalau macam kami di Jabatan Pembangunan Wanita, kami hanya memberi perkhidmatan berdasarkan kesejahteraan dan keseimbangan sokongan emosi dan sebagainya. Kami juga ada modul-modul 4K lah kita panggil. Pertama sekali kita ada kemahiran, kewangan, keseimbangan dan juga kepimpinan. Cuma modul-modul tu kita tak boleh nak touch terlalu dalam dalam aspek kewangan. Walaupun dalam modul kewangan kita sebenarnya ada kolaborasi strategik bersama dengan AKPK. Dan kita masih mengharapkan AKPK untuk memberi advokasi kepada wanita di luar sana. Jadi pada pandangan Puan Mona, sebenarnya walaupun kita yang kontrol akaun kita, duit kita tu adalah duit kita, tapi bagaimana kita nak bezakan keperluan dan kehendak. Dan juga mungkinlah kita ada wanita-wanita di luar sana ni suka berbelanja, tapi macam tadi Puan kata memang kita kena memupuk diri kita lah. Tapi pada permulaan daripada pihak AKPK sendiri, ada tak modul-modul yang ada terdapat dalam AKPK untuk dikongsikan ataupun dipelajari oleh wanita di luar sana? Macam mana Puan Mona? Okey, dia begini ya, bila macam kita balik pada formula keuangan kita tadi. Maknanya simpan dulu and then berbelanja, because kalau kita tengok kita punya percentage, peratusan daripada kita punya pendapatan yang masuk dalam diri kita, kita melihat ya di mana daripada 100% pendapatan kita tu, kita menjangkakan 50% akan kita gunakan untuk kita punya kelangsungan hidup. So kelangsungan hidup di sini membawa maksud macam contohnya kita punya makan minum, kita punya tempat tinggal ya, pakaian and sebagainya. And then dalam 40% tu mungkin akan digunakan untuk pembayaran balik pinjaman ya. Pembayaran balik pinjaman. And then 10% memang kita dah asingkan untuk kita punya simpanan, orang kata. Tapi apabila kita gagal, bukan gagal lah, macam kita macam terlepas pandang untuk mengawal kita punya peratusan pendapatan itu dengan menetapkan jodoh masing-masing, orang kata. Kena ingat tau, gaji pendapatan pun ada jodohnya. So sekiranya kita meletakkan jodoh yang lain kepada pendapatan kita tu, kita takut ekosistem perbelanjaan gaji kita tadi tu akan lari. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang kata daripada bank dia datang dan kepada bank juga duit saya kembali pula, Puan. So macam mana? Sebab apa? Sebab you punya pinjaman tu exceed dan 40%. So apabila pinjaman itu exceed dan 40%, ya, maknanya dia akan kacau you punya simpanan. That's why orang cakap, Puan, macam mana saya nak menyimpan lagi, Puan? Because habis dah, exhaust dah saya, Puan. Saya punya kelangsungan hidup pun saya kacau. It's true, because bila you buat pinjaman, dan bukan saya tidak menyalahkan pinjaman tadi. Okay, ingin saya ingatkan kat sini, saya tidak menyalahkan pinjaman. Pinjaman ni bagus. Bukan dia tak bagus. Cuma dia akan jadi tak bagus bila kita gagal, bukan bila kita tak boleh nak membezakan antara pinjaman yang perlu kita buat dan pinjaman yang kita tak perlu buat. Because kadang-kadang kita lihat pinjaman ini digunakan untuk, orang kata sekarang ni buying experience. Makna nak pergi mana-mana pun nak pinjam. Makna seolah-olah pinjaman dan kita berpisah tiada. Aduh. Okay. So kita lihat balik dengan trend perbelanjaan masa kini. Trend perbelanjaan masa kini maknanya semuanya di hujung jari. Cashless. Okay, cashless kita tak nampak because dia sangat effortless, orang kata. Maknanya tak perlu keluarkan modal untuk you, petrol you, tol, semua tak perlu nak keluarkan. Maknanya semua di hujung jari. And then ada waktu luang. Waktu luang untuk you menjamu-jamu mata di online tu tadi. Belum lagi dengan dugaan-dugaan yang lain. Dengan jualan runtuhnya, jualan cuci gudangnya, macam-macam jenis jualan. Kita orang perempuan ni, kalau bab dengar belanja, shopping, wow, kita tegak antena kita. Paling pantang sale. Bila sale je, maknanya kita panik.
You know, it's not time untuk you panic buying now tau. Because dalam keadaan kita mengharungi cabaran sekarang, especially wanita. Come on wanita, kita ni sebenarnya golongan yang orang kata macam mana, yang perlu ada satu rasa tanggungjawab untuk kita dalam membuat apa jua keputusan. Maknanya kita kena fikir dekat situ because keputusan keuangan akan menunjukkan macam mana kita punya corak untuk masa depan. Kena fikir because untuk demi esok yang lebih baik, you kena mulakan daripada hari ni. Okey, berbaliklah. Ni saya ni kuat membebel kan, betul kan? Tak apa. Bukan marah, sayang tau. Sayang pada wanita semua kat luar sana. So saya ingin tekankan kat sini ya, tips-tips untuk kita berbelanja norma baru ni, since benda tu cashless, maknanya kita tak rasa macam mana duit tu melayang keluar, kita tak nampak. Kalau daripada dompet kita keluarkan, nampak duit menggigil nak bayar. Betul. Okay, but now semuanya daripada online. So maknanya kena ingat, murah tidak semestinya kita perlu beli. Kita faham bab merancang ni memang kita number one, but kadang-kadang tu perancangan tu macam tak kena dekat landasan dia. Which is murah tidak semestinya perlu beli. Contoh siapa yang tak tertarik buy one free one? Wish, Okey, betul. bila ada jualan-jualan macam ni, ambil peluang. Yes, boleh. Tapi tak perlulah sampai menjejaskan you punya plate pendapatan tadi. Because kita dah tahu dah, 50% saja untuk kegunaan kita punya essential tadi tu kita nak gunakan. And then ada lagi, because saya takut bila perbelanjaan mengikut gerak hati ni tadi akan menyebabkan you korbankan perbelanjaan penting yang lain. Itu yang kita takutkan. Betul. Okay. And then di AKPK sebenarnya kita ni banyak buat program macam JPW pun tahu. Maknanya kita banyak touch. Even wanita pun kita ada modul khusus untuk wanita. Maknanya datang ke AKPK ni because saya betulkan jugalah stigma orang dekat luar sana. Maknanya datang AKPK mesti orang ada masalah. Betul. Tidak. Sebenarnya orang yang datang ke AKPK ni, ya betul, kita ada dua golongan yang datang. Okay? Satu ialah golongan mereka yang belum jadi apa-apa lagi. Ada satu lagi yang dah ada masalah. So kita macam di jabatan saya, kita di Jabatan Pendidikan Keuangan Sektor Isi Rumah, kita mengalu-alukan untuk wanita di luar sana, okay, untuk mendalami ilmu pendidikan keuangan because ilmu ini bila you invest dalam ilmu, it will last forever. Okay, maknanya dalam you membuat keputusan keuangan yang tepat, kena ada ilmu. Ya, bila masa nak pinjam, macam tadi Cik Syahidah cakap, ya, betul, wanita ni, dia ni bagus tau. Dia ni unik kejadian dia. Allah dah kurniakan something yang valuable untuk kita, which is kita ada rahim. Ya. So rahim itu sendiri, pengertian dia tu bermakna kasih sayang. So memang kita ni kaya, lahir-lahir memang dah ada kasih sayang dalam diri. But tolonglah perempuan yang saya kasihi sekalian. Ya, because kita menerima banyak kes di AKPK. It's all about pengorbanan. Pengorbanan yang kita tak tahu bila kesudahannya. So mungkin nantilah sekejap lagi saya boleh sharekan apa pengalaman yang kita ada di AKPK. Macam tadi Puan Mona ada sebut tentang isi rumah lah, trend-trend isi rumah wanita, especially ibu ataupun isteri yang kadang-kadang kalau perbelanjaan, the way they manage untuk kewangan keluarga tu dah bagus. Cumanya bila nampak benda-benda lain, macam contoh macam sale, macam contoh nak korbankan sikit, mungkin ada orang susah, mungkin kita ni sangat senang hati ataupun senang rela jiwa, kita relakan hati kita lah untuk membantu. Tapi sebenarnya kalau itu adalah, bukanlah nak kata tak baik, cumanya kita ada limitasi untuk kita membantu orang di luar sana. Dan kalau itu untuk yang dah berkeluarga lah. Namun macam mana pula yang kita trend-trend wanita-wanita muda, contohnya yang baru mulakan kerjaya, yang baru je kita kata nak dapat duit sendiri, nak merasa duit sendiri, tak kisahlah sama ada dengan berniaga ataupun bekerja sendiri ataupun dengan makan gaji. Bagaimana pula cara untuk memberi kesedaran awal tentang simpanan mereka untuk pada masa hadapan? Puan Nonisa ada nak tambah apa-apa? Okey, untuk kepada ahli-ahli di luar sana, wanita-wanita, cik-cik di luar sana, katakanlah saya masih belajar, saya dah bekerja, saya mempunyai syarikat, saya bekerja sendiri sahaja, ada sebenarnya simpanan di KWSP sebab kalau kata rata-rata, kalau saya tanya ni pun kata ada ke aisaraan? Orang kata apa aisaraan tu? Okay. Biasa dengan saraan ni mungkin adalah orang yang pencen-pencen je, bukan ya? Bukan. Okay. So kita ada dua kategori. Satu, anda bekerja dan mempunyai caruman dari syarikat.
Okey, yang itu satu golongan. Yang itu kalau katalah syarikat tu kita tengok setiap bulan kita punya gaji ni potong-potong, tetapi tengok semak-semak dalam kita punya penyata tak ada potongan tu pergi mana? Datanglah ke mana-mana KWSP, okey. Buatlah rujukan mana duit-duit tu sebenarnya pergi yang itu kita kena buat aduan lah kepada KWSP, kenapa syarikat ni potong gaji saya tetapi tak nampak masuk pun dalam kita punya akaun. Melalui mana boleh cek? Melalui kita panggil iAccount. Di hujung jari anda sahaja. Boleh semak dah tak payah dah datang KWSP. Kita ada online saja, kita panggil iAccount. Itu satu. Keduanya, saya ni bekerja sendiri. Saya ada syarikat sendiri. Tapi boleh ke kita berdaftar sebagai ahli di KWSP? Sebenarnya boleh. Ini khas khusus Aisaraan ini untuk semua ahli-ahli yang bekerja sendiri. Saya tak ada majikan. Saya nak masuk duit dalam KWSP. Sebab apa? Dia katanya, baru-baru ni kami dividen telah diisytiharkan di mana simpanan konvensional 5.2%. Okey, simpanan syariah 4.9%. Okey, kalau boleh yang mana-mana golongan Islam tu better lah tukarlah kepada simpanan syariah. Kadang orang tanya saya, kenapa nak kena tukar? Bersih, suci dan halal. Okey? Okey, berbalik-balik pada Aisaraan ni. Okey, saya ni bekerja sendiri. Contoh, saya nak simpan juga KWSP sebab dividen macam nampak tinggi tahun lepas kan. Okey, macam mana nak buat? Okey, datanglah mana-mana KWSP, perempuan nak jumpa saya pun boleh. Tak mau cakaplah saya dekat mana kan. Okey, di Kuala Lumpur sebenarnya. Datang dekat mana-mana kaunter, daftarlah sebagai Aisaraan. Okey, apa kelebihan Aisaraan ni kepada golongan-golongan pekerja di luar sana? Atau pelajar-pelajar. Macam saya, anak saya masih belajar lagi. Selepas umur 16 tahun ke atas, saya daftar KWSP, saya masuk Aisaraan ni. Apa kelebihan Aisaraan ni? Kita ada 3. Satu, kena simpan duit. Okey, simpanlah. Simpan berapa? Paling minima RM1. Paling minima RM1. Paling banyak RM60,000 setahun. Ikut suka. Rasa-rasa nak masuk bulan ni, seminggu pun boleh. Rasanya bulan ni saya banyak duit, tapi bulan depan tak ada duit, boleh tak? Tak nak masuk bulan depan, boleh, tak ada masalah. Kita manage kita punya manage simpanan. duit kita. Yes, seperti mana pun AKPK cakap tadi dia kata apa? Simpan dahulu sebelum berbelanja. Maksudnya ambil lah, katalah contoh 100 minggu ni atau 100 bulan ini, masukkan. Okey, itu satu caruman daripada kita. Keduanya, apa lagi? Dividen KWSP yang 5.20 last year dengan 4.9 itu pun ada. Satu lagi apa? Insentif dari kerajaan. Okey, 15% atau 250 maksima dalam tempoh setahun. Maksudnya kita dapat 3. Sebenarnya ada. Cuma orang tak tahu saja di luar sana. Tak tahu. Cuma kena hadir ke KWSP lah sebab kita ni cap ibu jari ni sangat penting untuk pengesahan. Boleh bayar secara online juga. Okey. So Puan Noni kata tadi berkenaan tentang simpanan di KWSP, dan Puan Mona tadi beliau ada sharekan kepada kita, bagi hint kepada kita sebenarnya ada beberapa kes ataupun beberapa pengalaman menguruskan klien-klien di AKPK. Dan sebelum kita sentuh tentang pengalaman-pengalaman tu, saya nak tahulah, mungkin wanita-wanita di luar sana pun nak tahu apa sebenarnya beza antara SIKRIS dan SITOS ni. Biasa kita dengar SIKRIS, SITOS kalau buat pinjaman dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa fungsi atau perbezaan dan mana sebenarnya yang lebih penting tu, Puan Mona? Macam mana tu? Okey, maknanya SIKRIS dan SITOS ni, dia sebenarnya SIKRIS ni ialah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia bagi macam kita punya pinjaman punya report card lah. Maknanya semua pinjaman yang kita buat melalui kawal selia Bank Negara semuanya akan dimasukkan ke dalam laporan SIKRIS tersebut. Manakala SITOS ni merupakan satu badan persendirian yang menerima data input daripada bank untuk dimasukkan sebagai rujukan
kepada creditors yang lain tu untuk merujuk sama ada tak pinjaman-pinjaman yang tersangkut atau yang telah dikenakan tindakan orang kata apa legal kepada penama tersebut. And dalam masa yang sama dia bukan saja kepada pinjaman tetapi kalau macam telco and then bayaran ansuran mudah bulanan semua ni CITOS yang captured. Macam di Bank Negara yang itu hanya pinjaman-pinjaman yang di bawah kawal selia Bank Negara saja yang akan dimasukkan ke dalam laporan tersebut, termasuklah PTPTN. So koperasi katalah ada buat pinjaman ansuran bayaran mudah, dia tak masuk dekat dalam SIKRIS. Tapi sekiranya berlaku kegagalan membayar balik pinjaman, okey, maknanya dia akan masuk dekat CITOS dan dalam SIKRIS pun ada, tapi pinjaman saja untuk SIKRIS. Untuk CITOS ni katalah ada kegagalan berlaku dalam pinjaman, bayar balik pinjaman ansuran mudah tadi tu. So maknanya CITOS yang akan capture. Katalah tak bayar telco bill, CITOS yang akan capture. Kita dekat bank dekat SIKRIS hanya melibatkan pinjaman yang di bawah. Tapi bagaimana pula dengan kes-kes yang mereka yang dah kurang simpanan dan mereka memang tak tahu dah nak buat macam mana dengan hutang-hutang ataupun dengan pinjaman-pinjaman mereka tu dan memang buntu dah sekarang ni. Apa peranan AKPK membantu dalam pengurusan kewangan mereka tu sebenarnya? Okey, sebenarnya di AKPK kita ada banyak sebenarnya perkhidmatan yang kita tawarkan ya. So kita macam saya cakap tadi kita ada pendidikan kewangan. Okey, kita juga ada kaunseling kewangan dan kita ada juga program pengurusan kredit AKPK ya. So yang mana bagi mereka yang terkesan dengan situasi yang mencabar sekarang ni, maknanya tidak mampu untuk meneruskan pembayaran balik pinjaman. Saya suka betulkan kat sini, kita di AKPK tidak menawarkan pinjaman ya, maknanya kita bantu untuk jadual dan strukturkan semula pinjaman. So maknanya datang ke AKPK, kita buat sesi runding cara, kita tengok apa yang kita mampu bantu untuk individu tersebut keluar daripada masalah belenggu pinjaman tadi. Because kita faham, kadang-kadang macam gaji contohlah 2,500 contoh, and then bawa balik lepas potongan-potongan pinjaman yang perlu dibayar balik tu, contoh jadi RM300. So nak buat apa dia duit RM300 ni dalam sebulan? Sedangkan banyak lagi perkara lain yang perlu disettlekan. So sekiranya ini berlaku, boleh datang kepada AKPK, kita akan lihat balik pinjaman-pinjaman yang ada. Contohnya ada 3 pinjaman. Yang mana 3 pinjaman ini melibatkan amount sebanyak RM2,000. Okey, tadi gaji 2,500 contoh. So dia punya bayaran balik pinjaman 2,000, bawa balik 500 saja. So kita akan struktur dan jadualkan balik semula yang RM2,000 punya pembayaran balik tadi ni kepada satu amount yang mampu untuk individu tersebut bayar balik bulanan dia. Dia bukan tak nak bayar pinjaman. Cuma dia punya amount itu dirasakan terbeban untuk dibayar. Terlalu tinggi untuk terlalu tinggi. So apa yang kita buat? Kita akan berbincang dengan pihak bank. Dia ni sebenarnya nak bayar tau. Cuma sekarang ni dia ada masalah untuk bayar because dia punya pendapatan begini. So kita bantu untuk struktur dan jadualkan balik pinjaman tersebut. But again, dia case to case basis juga bergantung kepada jenis pinjaman and setakat mana status pinjaman tersebut. And then dalam masa yang sama juga sebenarnya Syahidah, kita sebenarnya ada satu program ya, yang program ni suka saya war-warkan untuk mereka yang berada di luar sana, terutamanya wanita. Okey, so kita nak melihat di mana kita ada satu program yang kita namakan program Ayuh Bangkit Demi Esok yang lebih baik. So program Ayuh Bangkit ni sebenarnya kita menggabungkan beberapa agensi sebagai key player untuk membantu mereka yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID yang baru-baru ini, yang mana pendapatan mereka terjejas. So di dalam kita punya kumpulan key player untuk program Ayuh Bangkit ini, kita ada contohnya kita ada Jabatan Tenaga Kerja, kita ada Giat Mara, kita ada MDEC, kita ada SOKSO, kita ada Tekun, kita ada Miasa dan AKPK sendiri. Apa yang kita boleh bantu melalui program Ayuh Bangkit ni? Kita nak semua orang tahu bahawa this agency sebenarnya agensi yang memainkan peranan dalam program Ayuh Bangkit ini menawarkan program-program bagi mereka yang terjejas pendapatannya untuk mengadakan semula pendapatan mereka. Contohnya, okey, di
So sendiri, Perkiso, mereka ada menawarkan macam skim insurans pekerjaan. And then macam di Tekun, mereka ada menyediakan pembiayaan. And then sekiranya kita tertekan, emosi, jiwa kacau orang kata, boleh dapatkan perkhidmatan di Miasa bagi mengawal you punya emotion, because kita takut masalah mental sekarang di Malaysia merupakan masalah kesihatan yang perlu diambil berat lah. Betul. Ya. And then kita tengok juga tadi ya, kita ada juga giat mara, maknanya mana-mana wanita yang ada bakat terpendam, terendam ke apa, yang nak ketengahkan bakat tersebut, hadirilah kursus-kursus yang ditawarkan oleh mereka. Begitu juga dengan Jabatan Tenaga Kerja. Maknanya Jabatan Tenaga Kerja ni dia ada sektor-sektor yang memerlukan orang untuk datang apply pekerjaan tersebut. So maknanya ada banyak platform yang kita boleh pergi untuk kita dapatkan bantuan. Maknanya daripada satu program ni menyeluruh sebenarnya. Menyeluruh, holistik. Maknanya Holistik, daripada, sebab kita nak membantu mereka ni sebenarnya untuk jana balik pendapatan diorang. Sebab terkesan, especially yang those dalam sektor macam sektor pelancongan. Betul, yang terjejas sekarang ni, aviation dan sebagainya. Memang sangat-sangat terjejas. Dan walaupun sekarang ni kita faham kesan daripada pandemik ni, walaupun pandemik ni semakin lama semakin berkurangan dan semakin memulih, tapi kita tahu dari segi ekonomi dan juga kita punya kewangan sendiri, kita punya kedudukan kewangan sendiri masih lagi merangkak-rangkak lah sebenarnya kita nak carikan. So memang program Ayuh Bangkit Demi Hari Esok yang dianjurkan oleh AKPK ni memang sangat kena lah dengan tema Hari Wanita kita juga, bangkit menepani cabaran, wanita bangkit menepani cabaran. Untuk Puan Nonisa pula, saya just nak tanya, tadi kita dah cerita tentang akaun 1, akaun 2 dan sebagainya. Tapi kalau untuk kering simpanan, berbalik pada tajuk kita, kering simpanan bukan pengakhiran ni sebenarnya kan. Orang hanya akan nampak KWSP ni adalah macam jalan mudah lah untuk mengeluarkan simpanan-simpanan mereka atau menyelamatkan mereka daripada pengurusan kewangan ni. Tapi kalau pada pihak KWSP sendiri, apakah statistik pengeluaran yang biasa dilaburkan ataupun dikeluarkan oleh pencarum, especially wanita? Mungkin tadi kita dah sentuh tentang wanita-wanita muda ataupun pelajar dan sebagainya. Bagaimana pula dengan mereka-mereka yang mungkin berada dalam keadaan umur, mungkin di hujung-hujung, dan kadang-kadang ada, kita faham sekarang ni kekangan wang ringgit tu kita tak boleh nak expect hari ni adalah sama dengan hari esok. Bagaimana kita nak boleh nasihatkan kepada mereka untuk bantu pengeluaran duit-duit ni untuk mereka gunakan dalam kehidupan seharian mereka? Okey, tajuk hari ni apa? Kering kewangan bukan pengakhiran. So saya nak tanya di luar sana, dah kering ke? Kan, apa kita nak buat agaknya? Dah kering kan? Nak buat apa? Kumpul balik. Okey, kumpul balik, positifkan diri kita ni. Diri kita ni kena positifkan. Okey, cari sumber pendapatan. Saya rasa ada macam-macam sumber pendapatan sekarang ni kan. Dan especially online. Cuba kita ni, saya rasa wanita lah. Di sini wanita yang berada, 3 orang di sini pun saya rasa memang sangat-sangat positif. Yang di luar sana pun bangkitlah, wanita-wanita bangkitlah. Carilah sumber pendapatan. Selepas itu kita kumpul. Kami di KWSP, kita ada bahagian hikmat nasihat persaraan atau maksudnya walaupun dia kata hikmat nasihat persaraan, tetapi bukan hanya bersara sahaja. Sebelum bersara pun datanglah. Sebab hikmat nasihat persaraan ni kami mempunyai pegawai-pegawai yang memang kita certified dan boleh memberitahu tuan-tuan dan puan-puan keuangan macam mana perlu kita ada. Okey, bila kita berumur 40 tahun, berapa jumlah sepatutnya ada dalam KWSP? Semasa 55 tahun, berapa jumlah yang terbaik untuk kita nak bersara? Umur saya 60, berapa? Semua boleh mendapatkan hikmat nasihat persaraan di mana-mana cawangan di KWSP. Pergilah buat janji temu online. Pergi dekat website KWSP, masuk janji temu online, jumpa yang bahagian rundingan. Yang itulah tuan-tuan puan-puan akan disambut dengan mesra. Nanti kami akan cerita apa agaknya perancangan kewangan yang terbaik untuk
puan-puan di sana kadang-kadang ada juga yang datang student dengan saya, datang student dia cakap saya ni macam tertarik dengan hikmat nasihat persaraan ni, tapi saya muda lagi. So dia cakap boleh tak puan cerita? Saya pun cerita, saya fokuskan untuk dia berapa jumlah sebenarnya dia perlu ada dalam KWSP supaya nanti dia nak belajar ke nak bersara kan nanti memang dengan senyuman. Okey, saya tak mau saya tak mau jadi macam ni. Ada yang ahli-ahli yang datang kat saya umur 50 tahun dia kata, "Cik, saya dah tak bekerja sebab kerana pandemik ni saya telah dibuang kerja." Dia adalah bagi sedikit pampasan. So, apa yang saya perlu buat dengan pampasan itu dan apa yang saya boleh buat dengan KWSP? So, kalau nak tahu, hadir ke mana-mana KWSP, berjumpalah dengan pegawai hikmat nasihat perasaan kami. Kami akan membantu anda secara percuma. So khidmat-khidmat nasihat itu memang sebenarnya perkhidmatan ni sebenarnya semua dah ada. Cuma kita rasa mungkin wanita ataupun rakyat Malaysia di luar sana mungkin masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham berkenaan tentang perkhidmatan-perkhidmatan yang ada daripada AKPK dan juga KWSP. Jadi sebelum kita sampai ke slot kita yang terakhir lah, mungkin kita nak berkongsi juga dengan anda semua. Kami di Jabatan Pembangunan Wanita juga turut memberi perkhidmatan kepada anda semua wanita-wanita di luar sana untuk membantu anda semua mendepani cabaran-cabaran dan juga hari-hari anda. Kami di sini sebenarnya anda semua tidaklah berseorangan. Kita faham anda semua mungkin ada kekangan-kekangan dan tidak tahu macam mana nak cari agensi ataupun bantuan-bantuan yang betul untuk disalurkan kepada anda. Dan kebanyakan pada wanita mungkinlah mereka tak tahu nak pergi ke mana, mereka datang ke jabatan kami untuk meminta bantuan. Mungkin ada yang datang kepada kami minta bantuan dari segi keusahawanan ataupun mendapatkan pembiayaan. Ada yang datang untuk membantu mereka dari segi pendigitalan atau mungkin ada yang baru nak berniaga, mereka tak tahu latihan-latihan platform dan sebagainya. Di situ sebenarnya walaupun bukan kita panggil core business kami lah, tapi sebenarnya kami telah menjalankan kolaborasi strategik dengan beberapa agensi dan kementerian di luar sana untuk membantu wanita, untuk menghubungkan wanita ke kementerian dan agensi-agensi yang sebetulnya boleh membantu anda-anda semua di luar sana. Seperti contoh, kita juga dah bermula dengan AKPK untuk membantu wanita dalam modul kami, modul kewangan. Kita ada program literasi kewangan dan selain daripada itu kita juga ada program modul submodul penjanaan pendapatan di mana kita juga berkolaborasi dengan pihak Medek untuk membantu anda semua memberi latihan dan bimbingan serta pembiayaan keusahawanan kepada anda. Jadi walaupun pada kami bukanlah agensi pelaksananya, tapi kami akan cuba bantu anda semua untuk menghubungkan anda dengan agensi-agensi yang sebetulnya, atau kita akan bantu anda untuk membangkit atau berkonsepkan dengan tema Hari Wanita kita hari ini, wanita bangkit mendepani cabaran. Tak kira apa juga cabaran yang kita hadapi, sama ada dari segi kewangan, sama ada dari segi ekonomi ataupun daripada psikologi kita, semuanya insya-Allah kita akan cuba untuk bantu anda dan hubungkan anda dengan pihak-pihak yang sebetulnya. Jadi untuk akhir katalah daripada Puan Mona dan juga Puan Nonisa, wakil daripada AKPK dan KWSP, mungkin boleh share lah final words, mungkin pesanan dan juga tips kepada wanita-wanita penonton kita di luar sana berkenaan tentang konsep kita kering simpanan bukan pengakhiran ni. Puan Mona, ada apa pesanan dan tips untuk mereka? Okey, seronok bila masuk tips ni kan? Okey, sebenarnya kita ni wanita ni kita kena lengkapkan diri kita dengan formula. So saya datang hari ni memang dah bawa formula yang cantik dah untuk perempuan yang ada kat luar sana. So sebagai wanita because orang kata tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Which is I do agree with that statement. Sebab kita ni wanita, kita ni kuat. So macam mana kita nak kuatkan diri kita? Kita kena lengkapkan diri kita dengan 3 formula, which is kita ada bijaksana, kita ada berjaya and kita ada bahagia. So tiga elemen ni sebenarnya perlu ada pada diri kita. Which is bijaksana di sini maksudnya kita ni sebenarnya kena tukar mindset tau. Mindset di mana kita ni sebenarnya bekerja atau menjana pendapatan atau kita nak dapatkan untuk bantu keuangan keluarga kita ni ialah semata-mata untuk tanggungjawab sebenarnya. Okay? So bila bercakap berkenaan tanggungjawab, maknanya orang selalu cakap, puan, duit
itu perlu. Yes, betul. Duit itu memang satu keperluan. Tapi sebenarnya kita bukan hidup untuk duit. Kena ingat tu. Okey, sebab kadang-kadang orang mengukur kebijaksanaan tu daripada segi ilmiah saja. Tidak semestinya, because bijaksana ini juga termasuk macam mana you control you punya emotion. Dari segi perbelanjaan tadi, ni contoh contoh. Maknanya bukan sebab kalau kita melihat 80% sebenarnya keputusan yang kita selalu buat ialah bergantung kepada emosi kita. 20% je IQ. So that's why kita cakap bijak mengurus ni is not only your keuangan, but dari segi you punya emosi juga. And then kita lihat juga, paling penting ni sebagai kita wanita, bijaksana ni apa? Kita kena pastikan yang kita ni sihat. Kalau kita tak sihat, you bayangkan sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak, because mungkin kita masih menjaga ibu bapa kita lagi. Maknanya kita kena jaga kesihatan, because sekarang ni orang kata apa? Sihat itu mahal harganya. Betul, berharga. Okey, mahal sangat harganya. And then kita nak kena jaga juga, it's not only kesihatan yang kita nampak ni, fizikal kita, but how about kita punya mental? Kesediaan mental untuk preparation tu, maknanya you jangan stres, jangan simpan seorang-seorang. Tolong cari, mungkin kita punya teman sebantal kita, ceritakan, jangan simpan seorang, because itu boleh orang kata menjadi pembunuh senyap dalam diri kita. Kita tak nak benda macam tu. So bijaksana untuk menguruskan perkara yang saya mampu tadi, yang saya bagi tahu tadi. And then yang kedua, B kedua ialah berjaya. So konteks berjaya di sini bermaksud kita tahu kita cemerlang and kita boleh mendoakan orang lain, dan kita berjaya apabila kita mampu menambah nilai, memberikan nilai tambah kepada orang lain. Okey? Kejayaan itu bukan semata-mata diukur betapa mewahnya kita, betapa banyaknya duit kita. Tidak. Because kita faham ini semua bersifat sementara. So apa yang perlu kita lakukan? Tolonglah berjaya daripada sudut yang kita mampu memberikan tambah nilai kepada orang lain. And then kalau bolehlah kita boleh menguruskan emosi kita dengan baik. Again, emotion saya cakap ni. Lepas tu, dan kalau boleh asas kita ialah spiritual yang kukuh. Sentiasa bersyukur pada Allah, ya. Kerana dugaan yang datang ni pasti ada solusi, and kita wanita tidak terlepas daripada perasaan membanding-banding. Betul. Tolong jangan paksa diri untuk sesuatu yang berada luar kemampuan kita. Kalau nak buat pengorbanan pun tolonglah ada limitasinya. Bak kata Cik Syahidah tadi, kena ada limitation, because kita kena sayang diri kita before kita sayang diri orang lain. And then kena lihat juga daripada B yang ketiga, iaitu bahagia. So bahagia ni kita mampu dapat sekiranya kita ni boleh jadi positif. Apa je orang nak kata, tak apa, saya positif. Saya tahu pasti akan ada jalan keluar. Saya tak perlu mengeluh, because saya tidak keseorangan. Ramai lagi orang kat luar sana yang menghadapi cabaran ini sama, pandemik. Because pandemik bukan hit diri saya seorang, semua orang. And berhenti untuk macam apa orang kata membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Because bila you start bandingkan diri you orang lain, you tak rasa ketidakpuasan dalam diri. Sebab apa? Cukup rasanya. Tak akan cukup, because you asyik pandang ke atas. Bila pandang ke atas, kita akan start membandingkan. Cuba pandang ke bawah. Okey, bila kita pandang eye level lain ke bawah, kita nampak lagi ramai sangat orang kat luar yang sana sebenarnya dia struggle untuk hidup. Dia bersyukurlah dengan apa yang kita ada sekarang. Okey, and then kena sentiasa demonstrate. Keluarkan kita punya happiness tu. Tunjukkan yang kita bahagia. Bahagia maknanya bukan pura-pura bahagia. Betul-betul bahagia. Okey? Bahagia bila kita mampu merancang lebih baik, menetapkan matlamat keuangan. Ini maknanya penghususan kepada keuangan lah. Sebab yang datang pun hari ini saya rasa kita bercakap berkenaan dengan keuangan kan. So maknanya kita mampu merancang, ya. And then menetapkan matlamat keuangan yang baik. Maknanya you kena ada satu matlamat yang clear, cerah orang kata. Tahu apa yang kita nak capai nanti. And then yang kedua, kita mampu kawal and membuat keputusan keuangan yang tepat. Sebab saya tak nak kita selalu, because kita melihat di sini, kadang-kadang wanita ni selalu menjadi mangsa keuangan. Ya, tolong sayangi diri sebelum kita sayang orang lain. Ya, because kadang-kadang orang kata, puan hubungan ini #till jannah. Yes, I do agree, sangat-sangat agree. Tapi kena ingat berbalik-balik kepada takdir. Okey, kita tidak mampu, okey, untuk mengenal apa takdir yang akan berlaku di masa akan datang, tapi kita mampu bersedia untuk menghadapi takdir kita dia akan datang. Maknanya kena lengkapkan diri anda first dengan ilmu,
kedua dengan kekuatan emosi, and then kalau ada apa-apa masalah, tolong dapatkan bantuan awal sebelum terjerumus lah, maknanya drag kepada stage yang lebih parah lah orang Betul. kata. Saya setuju dengan pandangan Puan Mona sebentar tadi berkenaan tentang kemewahan ni bukan lambang kepada kebahagiaan. Tak semestinya orang yang mewah ataupun yang kaya tu kita kata dah confirm bahagia. Tapi tak semesti juga kita nak kata kita ni tak boleh nak bermewah-mewahan. Cuma ikut kemampuan dan limitasi masing-masing. Kalau kita mewah bukan dengan hutang-hutang yang kita ada, bukan menyebabkan simpanan kita kering, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya kemewahan tu hanya kita dapat daripada kita korek-korek daripada menambahkan hutang ataupun pinjaman atau menyebabkan sebenarnya sebab kita nak follow the trend, sebenarnya kita sanggup menggunakan simpanan kita demi mengejar kemewahan yang ada pada orang lain. Dan dengan akhirnya sekali, akhir kata daripada Puan Nonisa, pesanan dan tips kepada wanita-wanita di luar sana khususnya kepada pencarum-pencarum KWSP. Okey. Wahai wanita di luar sana, mari kita bangkit bersama-sama untuk pastikan kehidupan kita hari ini dan masa depan terpelihara. Okey, saya ada 4 kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan tadi. 1, kita wanita kena ada ilmu keuangan. Ilmu keuangan ni penting. Kalau kata saya tak tahu, belajar. Banyak dah sekarang ni online-online yang free-free. Okey, belajar 1 pasal ilmu keuangan wanita di luar sana. 2, tingkatkan simpanan. Boleh simpan dalam KWSP. Kalau tak nak simpan dalam KWSP, ada lagi yang boleh. Tapi jangan terpengaruh dengan scam. Okey? Yang itu kena elakkan. Tolong walaupun kadang-kadang kita hari-hari dapat call jangan ambil, jangan bagi pun password kita tu. Tolong wanita di luar sana. Itu 2. 3, perlulah uruskan perbelanjaan kita. Ingat, simpan dahulu sebelum berbelanja. Ingat itu, simpan dahulu. Memang first month kalau kita nak buat simpan dahulu tu kita akan terasa betul ke tak. Bulan kedua betul ke nak simpan dulu tak boleh juga rasanya. Okey, bulan ketiga rasa-rasa dah boleh dah. Macam kita bayar bil-bil kan. Contoh beli rumah, beli kereta kan. First month rasa aduh duit ni jadi sikit kan. Second month rasa-rasa juga kena potong. Third month dah biasa-biasa. Begitu juga simpanan simpan dahulu sebelum berbelanja. Okey, 4, bersedekahlah wanita di luar sana. Apa yang anda infak sedikit daripada keuangan kita besar. Besar orang kata rezeki dan keberkatannya. Walaupun sedikit, walaupun RM1, tetapi dengan hati yang ikhlas. Jangan kita menunjuk-nunjuk orang kata, aku infak, aku sedekah banyak ni. Warna itu, warna ini. Walaupun RM1, tetapi mestilah ikhlas. InsyaAllah, tengoklah nanti keberkatan dan rezeki kita akan bertambah-tambah. Okay? Akhir kata, jemputlah datang ke KWSP, berjumpalah dengan pegawai hikmat nasihat persaraan kami. Ini percuma dan adalah hikmat ini untuk anda merancang keuangan anda. Okey? Terima kasih. So, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Mona dan juga Puan Nonisa di atas perkongsian kita pada hari ini dengan topik kita kering simpanan bukan pengakhiran. Jadi memang bersesuaianlah sangat kami menjemput pihak AKPK dan juga pihak KWSP. Bukan ingat AKPK ni orang dah nak muflis je baru pergi sana ataupun KWSP ni kita kiranya nak keluarkan duit saja. Tidak. Sebenarnya banyak lagi perkhidmatan-perkhidmatan lain yang ada di agensi-agensi ini dan agensi-agensi lain juga yang kita ingin ketengahkan khusus kepada anda semua dan wanita-wanita di luar sana untuk belajar menyimpan dan juga menguruskan kewangan. Kadang-kadang betul saya setuju dengan apa Puan Nonisa kata. Mungkin kita menyimpan ni ataupun kita nak buat sesuatu. Kalau kita tak ada ilmu, memang rasanya sia-sia saja. Kita tak boleh nak ikut saja dengan kehendak ataupun trend-trend. Mungkin kawan saya, adik saya buat benda ni, kenapa saya tak boleh buat? Mereka buat benda ni atau mereka ada benda ni, melabur dalam benda ni, kenapa saya tak boleh buat? Kita kena faham kedudukan kewangan masing-masing individu tu adalah berbeza kan. Jadi sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua penonton. Forum Kewangan sempena Hari Wanita tahun 2021 anjuran Jabatan Pembangunan Wanita, dan saya ingin memohon maaf sekiranya kami ada tersalah bahasa ataupun terkasar ayat dan sebagainya. Kami mohon maaf. Dan pesanan terakhir daripada kami,
silalah mendapatkan bantuan kalau sekiranya anda perlu mendapatkan bantuan. Dan kalau sekiranya anda masih berada di green ataupun safe zone, anda masih boleh mendapatkan perkhidmatan kami di Jabatan Perempuan Wanita, di KWSP dan juga di AKPK. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.